Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk kepada topik 6.5 iaitu topik tragedi hubungan antara kaum. Okey, ataupun nama lain tragedi 13 Mei 1969 ataupun juga disebut peristiwa rusuhan kaum. Okey. Ini. So samalah ni. Kalau sebut tragedi hubungan antara kaum, peristiwa rusuhan kaum ataupun peristiwa tragedi 13 Mei 1969, ianya berkait rapat, benda yang sama. Okey? Dan peristiwa berdarah ini sebenarnya berlaku selepas beberapa hari selepas pilihan raya umum yang ketiga, iaitu tahun 1969. Okey? Itulah ceritanya. Kalau soalan tanyalah, bilakah peristiwa rusuhan kaum itu berlaku? Peristiwa 13 Mei 69 bila berlaku? So jawapan yang paling tepat untuk menjawab soalan tersebut ialah selepas pilihan raya umum ketiga. Third selection. Okey, iaitu pada tahun 1969. Adalah isu-isu dia kan. Tapi tak semua benda yang nak detail dicerita kat sini. Okey, kita hanya tahu benda-benda yang umum je lah. Okey, so apakah punca utamanya sebenarnya selepas pilihan raya umum ketiga? Okey, iaitu keputusan pilihan raya iaitu penyokong parti politik tertentu telah memprovokasikan keadaan hingga menimbulkan ketegangan antara kaum. Nampak tak kat sini? Parti politik tertentu. Ini awak jangan tanya saya lah. Cikgu, parti politik apa tu cikgu yang provokasi tu? Itu tanggungjawab awak, cuba awak cari sendiri. Apakah parti politik yang memprovokasikan keadaan tersebut hingga menimbulkan pergaduhan antara kaum? Ketegangan antara kaum, konflik perkauman. Awak kena cari sendiri parti politik. Saya tak nak sebut kat sini lah. Okey, walaupun kita tahu kan. Okey? Okay, itu awak cari cuba awak bagi jawapan, nanti awak boleh bagi kat grup. Apakah parti politik yang dimasukkan itu? Sebab kat buku teks memang disebut parti politik tertentu. Awak cari sendiri. Okey, supaya awak lebih suka nak membaca, suka nak mengkaji benda tu. Okey? Tapi kalau dalam exam awak sebut macam ni pun dah okey dah, sebab ini saya ambil daripada buku teks. Okey? So, lokasi rusuhan. Kat mana lokasi kejadian itu berlaku? Rusuhan kaum itu berlaku kat mana? Adakah seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak kan, ataupun di Johor? Tidak. Okey, lokasi rusuhannya hanya berlaku di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitar. Kenapa mesti KL dan Selangor ini selalunya berlaku macam-macam masalah? Kawasan bandar-bandar besar. Kalau kata kes COVID paling tinggi kat mana? Selangor dan KL kan. Rusuhan kaum berlaku kat mana? KL dan Selangor. Tragedi apa orang kata pertelingkahan kaum paling tegang kat mana? Selalunya masalah-masalah politik ni selalu kat mana berlaku? KL dan Selangor. Kita selalu dengar KL Selangor. Jadi saya pun tak berminat cuba nak duduk kat KL Selangor kan. Selalu kita dengar isu-isu ni Okey, tapi janganlah membenci orang Selangor dan KL tak kita tak membenci mereka. Cuma kita tak suka benda-benda itu. Apa orang kata peristiwa-peristiwa yang negatif ni berlaku. Okey. Masalah politik kat Malaysia ni kita tak payah cerita kat sini lah kan. Okey. So, rusuhan kaum tragedi 13 Mei 69. Apakah faktor-faktor dia? Okey, selain ini faktor utama kan. Okey, ini awak kena nak sebut je. Okey. Kalau keluar contoh soalan faktor, tak apa, awak bagi je ni, sebut je yang atas ni. Dan ini yang bagilah. Okey, sebab ini kat buku teks. Okey, benda-benda ni faktor juga sebenarnya. Okey. Walaupun faktor kat sini sebut, tapi kat sini awak ambil je. Awak kena sebut juga. Okey. Okey, so faktor-faktor mengapa tragedi 13 Mei 69 ini berlaku. Okey, iaitu ketika keputusan pilihan raya umum ketiga tahun 69. Terdapat parti politik. Dia sebut terdapat parti politik. Dia tak sebut parti politik apa itu awak cari sendiri Okay, terdapat parti politik yang telah menggunakan isu yang menyentuh isu sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Dia mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu
kaum semasa berkempen. Okey. Saya bagi contoh je lah. Ini bukan contoh sebenar. Saya bagi satu contoh. Mungkin satu parti ini menyentuh. Apa ni? Belacan. Belacan itu busuk. Kenapa korang suka makan belacan? Contoh, salah satu contoh saya berani sebut lah. Kan? So benda-benda itu mungkin menyentuh sensitif satu-satu kaum yang lain. Okay, sentuh. Kamu baliklah negara asal kamu. Contoh kan. So benda-benda itu jangan dipermain-mainkan lah. Jangan kita guna. Bahaya benda-benda menjatuh isu-isu sensitif. Tapi inilah parti-parti politik ini. Dia menggunakan isu-isu sensitivity dalam sesuatu kempen. Okey, awak abaikanlah perkataan ni, mengeksploitasi ni. Bahasa-bahasa yang sukar ni awak abaikan. Awak gunalah bahasa-bahasa yang mudah untuk awak dalam exam. Awak sebut je. Faktor-faktor wujudnya rusuhan kaum antaranya ialah terdapat parti politik tertentu menggunakan isu sensitif terhadap satu kaum dalam kempen mereka. Dalam ketika sebelum pilihan raya itu berlaku, kempen perlu diadakan kan? Kempen tu mesti ada. Kempen politik tu mesti ada untuk menarik pengundi. Mungkin awak tak ada pengalaman jadi susah Jadi awak kena faham lah awak sebelum pilihan raya nak dijalankan biasanya ada kempen-kempen lah. Contohnya satu parti politik A kan, parti politik A kata kalian semua jangan percaya dengan wakil B kerana wakil B banyak rasuah. Contoh macam tu. Jadi bila penyokong-penyokong depan mereka dengar B tu rasuah, lepas tu wakil A ni, contohlah awak bayangkanlah saya ni wakil pemimpin A kan. Saya terlalu nak buruk-burukkan wakil pemimpin B supaya rakyat-rakyat depan saya tu takkan undi B tu nanti. Supaya dia percaya dengan saya. Kalau kalian semua mengundi saya, kebajikan kalian semua akan kami pelihara. Macam itulah contoh. Okey. Dan kita akan sediakan kemudahan pengangkutan terbaik di kawasan kamu. Jikalau kamu semua mengundi saya akan perbanyakkan lagi pengangkutan-pengangkutan awam seperti Grab, bas, percuma disediakan ataupun kemudahan kereta api kemungkinan wujud di kawasan kita jikalau kamu mengundi saya. Macam itulah contohnya. Itu namanya kempen. Kalau awak tengok parti-parti politik berkempen bertanding tu, lepas tu diburukkan parti pemimpin yang sana, itu mereka sedang menjalankan kempen. Okey, boleh faham. Tetapi masalahnya, masa pilihan raya umum ketiga ni, masalahnya diorang gunakan isu sensitif. Satu parti ni burukkan kaum lain. So benda ni sangat bahaya. Tak kisahlah kaum ke agama ke, jangan sentuh. Okey, benda tu sensitif. Dia sama rasanya macam awak hina mak ayah. Macam alah mak bapak kau ni, contoh dikutuk-kutuk mak bapak kita kan. Itulah perasaan ni sama kalau isu kaum dan agama. Okey, benda tu perasaan dia. So, faktor yang kedua, parti yang bertanding, berkempen, dia banyak menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan. Banyak sentuh perkauman dan keagamaan. Jadi benda-benda itu kurang menyenangkan sesetengah pihak. Benda-benda ni. Sebab itulah wujudnya peristiwa rusuhan kaum. Parti yang bertanding, berkempen, kalau nak berkempen, you gunalah aspek ekonomi, kan? Aspek ekonomi ke, kan? Pelihara kebajikan penduduk ke, tawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk ke. Kalau awak mengundi tempat saya, mengundi saya di tempat awak, okey, saya cuba pastikan terdapat sektor perkilangan di kawasan kamu. Jauh daripada penempatan awak, tak boleh dekat sebab kan tak bagus kan pencemaran. Jauh sikit tapi macam IPAC. IPAC tu bila dibuka tu ramai kan. Jawatan-jawatan kosong dibuka masa awal-awal tu tahun berapa 2012 ke 2013 saya tak ingat. Tapi isteri saya antara pekerja yang terawal masuk ke kawasan kilang sana, IPAC sana, Harriers nama kilang tu. Tapi sekarang dah berhentilah buat kerja lain. Okey. So itu antara efek kesan positifnya. Okey, kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang ketiga, kenapa rusuhan kaum itu berlaku terjadi ketika itu? Iaitu pihak yang menang pilihan raya itu, pihak yang menang pilihan raya itu
meraihkan kemenangan pilihan raya hingga menimbulkan kekacauan, huru-hara dan melakukan perbuatan provokasi. Okey, yang ni mungkin saya sedikit tahu, saya pernah baca. Saya sebut je lah tapi saya tak sebut parti apa semua. Okey. Dia isu dia apa yang saya baca ni. Okey, yang saya baca, yang saya tahu, masa dia orang menang tu, dia sebut satu kaum tertentu, kaum A, sila baliklah tinggalkan kawasan ini, kami sudah menang. Ini bukan kawasan kamu lagi, kamu sila balik kampung. Macam tu boleh faham. Cikgu, Ya. kaum Cina yang halau kaum Melayu dan India kan? Dia macam tu lah, dia guna isu benda tu lah. Dia guna isu tu. Dan dia angkat simbol penyapu, macam-macam lah simbol penyapu tu sebenarnya menghalau lah golongan-golongan tertentu, kaum-kaum tertentu supaya ini kawasan kami sudah menang kawasan ini, KL sudah kami pegang. Ini bukan kawasan kamu lagi, sila balik kampung. Sila kerja kebun. Macam itulah contoh. Jangan kerja-kerja kat sini lagi. Ini kawasan kami. Jadi benda itu menimbulkan sensitif mereka, maka mereka marah. Bila marah, sampaikan berita-berita tersebut, sebar-sebarkan, berkumpul satu kaum tertentu. So berlakulah pergaduhan, pertelingkahan, ketegangan dan sebagainya. Okey. Okey, kemudian PKM. PKM pula. PKM ni siapa? Siapa PKM? PKM tu apa? PKM itu apa? Kelas? Parti Komunis Malaya. Yang lain tak ada suara ke? Kalau korang segan nak cakap tak apa, korang boleh type je. Okey, PKM itu adalah Parti Komunis Malaya. Okey, Parti Komunis Malaya pula masuk campur. Dia orang masih wujud lagi Dia orang tak hilang lagi PKM ni. Walaupun katanya selepas Malaysia dibentuk mereka dah dihancurkan, tapi dia tahun 80-an dia masih lagi kekal PKM ni masih ada lagi, sorok-sorok lagi kat dalam hutan. So PKM telah mempengaruhi penduduk untuk bermusuhan sesama kita ni antara kaum semasa pilihan raya. Dia dah masuk campur. Okey, biar huru-hara. Dalam keadaan negara huru-hara, senang nanti dia nak kalahkan kita. Itu bahaya kalau perpaduan kaum di negara kita tak jaga, awak terlalu terpengaruh dengan satu orang kata seseorang, kata kaum ini macam ni, satu kaum kata macam ni. So kalau boleh awak siasat dulu. Jangan mudah percaya. Kadang benda-benda itu memang sengaja dicetuskan untuk kepentingan parti-parti politik tertentu. Jangan terus percaya. Bahaya benda tu Okey. Jangan terlibat dah. Sebab benda tu semua ke arah nak menghancurkan negara sebenarnya. Okey. Kemudian akhir sekali, wujud ketidakseimbangan ekonomi dan sosial di negara kita. Okey. So ada 5 poin. Okey, awak baca dulu Awak hadamkan dulu isi faktor-faktor ini. Kenapa jadi macam ni? Tadi licin sedap. Ini lepas ni padam tak sedap pula. Okey. Isu sensitif. Okey. Dalam pilihan raya ni poin pertama. Lepas tu masa berkempen, guna sentimen perkauman, kacau.
Tak sedap lah. Saya nak tulis kat sini. PDF dia. Kalau tulis kat whiteboard Microsoft, okey sikit. Dengan whiteboard V okey sikit. Kalau tulis kat sini, page PDF ni dia jadi lain pula. Okay, kemudian sengaja wujudkan provokasi ketika meraihkan kemenangan. Lari pula. Meraihkan kemenangan. Tak boleh lah. Saya tak cekap lah. Dan PKM. Ingat PKM ni. Sibuk-sibuk nak kacau PKM. Nak kacau. Nak hasut. Sedang kata dia cuba nak mempengaruhi dan menghasut penduduk supaya antara sesama kaum ini dilaga-lagakan, dapat bermusuhan lah. Dan masalah yang paling orang Melayu ketika itu adalah ketidakseimbangan ekonomi lah. Ekonomi tak seimbang. Sebab orang Melayu merasakan mereka macam seolah-olah dipinggirkan. Okey, walaupun mereka majoriti, seolah-olah mereka rasa begitulah. Okey, sedangkan mereka tengok orang bukan Melayu lebih maju kehidupan mereka di bandar-bandar. Sedangkan orang Melayu ketika itu ramai yang tinggal di kampung dan mereka tak ada peluang, tak ada peluang nak maju. Okey, itu antara isu zaman itulah. Okey, seterusnya. Nah, ini keratan-keratan Akbar. Peristiwa 13 Mei. Penghalang kesepaduan nasional. Politik punca resis. Ni antara memang betul lah. Politik memang punca resis. Okey. Okey, 13 Mei. Ni gambar-gambar ni. Kereta terbakar, bangunan terbakar. Awak boleh kajilah, cari sendiri. Okey, so kita nak fokuskan terhadap langkah-langkah mengatasi. Okey, bagaimanakah usaha kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah rusuhan kaum? Okey, iaitu yang pertama, perintah darurat. Sama je cikgu macam komunis? Ya, betul. Sama juga macam zaman kita nak melawan komunis, kerajaan memperkenalkan undang-undang darurat. Yang tingkatan 4 kan awak belajar Sir Edward Jenner mengisytiharkan undang-undang darurat bagi melawan komunis. Tapi bila ada masalah rusuhan kaum, sebab rusuhan kaum ni berkaitan dengan ancaman keselamatan pada negara. Bila terdapatnya ancaman keselamatan terhadap negara secara keseluruhannya, so maka kerajaan mengambil jalan untuk isytiharkan undang-undang ataupun kita sebut perintah darurat. Okey. So siapa yang ada kuasa mengisytiharkan undang-undang darurat? So yang di Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri awak kena tahu tau. Yang menjalankan undang-undang darurat adalah yang di Pertuan Agong. Okey. Tapi tadi saya ada sebut kenapa Sir Edward Jenner mengisytiharkan undang-undang darurat lawan komunis. Siapa boleh jelaskan kat saya kenapa ketika lawan komunis yang isytiharkan undang-undang darurat ketika itu adalah Sir Edward Jenner, bukannya yang di Pertuan Agong? Kenapa? Sebab time tu yang memerintah adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Ya, betul Nur Atikah. Ketika zaman komunis mengganas di tanah Melayu, ketika itu tahun 1948. 1948. Kita belum merdeka lagi. Dan negara kita masa itu dikenali Persekutuan Tanah Melayu. Pemerintah tertinggi ketika itu Pesuruhjaya Tinggi British yang dijawat oleh Sir Edward Jenner. So Sir Edward Jenner lah yang ada kuasa untuk isytiharkan perintah ataupun undang-undang darurat. Tapi bila negara kita sudah merdeka tahun 57, lepas tu masuk pula tahun 63 kita jadi Malaysia, yang ada kuasa untuk isytiharkan perintah darurat ataupun kita sebut undang-undang darurat, sama je,
Itu di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey? Harap korang faham dan mengerti apa yang saya sebut tadi. Okey? So, untuk mengatasi masalah rusuhan kaum, Agong mengisytiharkan perintah darurat pada 16 Mei. Okey? Sekejap. Ini rusuhan kaum kan? Gelap ni. Oh, okey. Ini buat boleh 16 Mei. Okey, pada hari yang sama pada 3 hari selepas itu, 16 Mei. Peristiwa ini berlaku 13 Mei. Jadi Agong perintahkan darurat di seluruh negara pada 16 Mei, iaitu 3 hari selepas kejadian. Okey, betul lah yang saya sebut ni. Betul-betul. Okey, Agong telah mengisytiharkan perintah darurat pada 16 Mei, 3 hari selepas kejadian. Okey, sebab peristiwa rusuhan kaum kan 13 Mei. Korang kena ingatlah 3 hari selepas tu. Okey, antara perintah darurat yang dikenakan apa? Perlembagaan digantung. Perlembagaan digantung. Maksudnya perlembagaan ketika itu tak boleh digunakan lah. Tak boleh diguna pakai lagi. Okey, kemudian parlimen pun digantung. Parlimen. Maksudnya tak ada pemerintah ketika itu. Boleh faham tak? Tak ada pemerintah. Tak ada siapa-siapa pun yang berkuasa. Yang berkuasa ketika itu nanti kita belajar Mageran. Ni nantilah. Okey. Nanti ada pula yang tanya, cikgu, kalau tak ada siapa yang berkuasa lagi bahaya cikgu. Tak. Yang berkuasa ketika itu Majlis Gerakan Negara Mageran. Ambil alih sekejap je pentadbiran tersebut. Okey, ini yang kedua Okey, so apa lagi masuk perintah darurat ini dimaksudkan? Okey, pusat perlindungan diwujudkan di beberapa tempat. Okey, pusat perlindungan diwujudkan beberapa tempat. Ini parlimen ditangguh. Kenapa format dia macam ni? Sampai terlajak tu parlimen digantung. Okey? 3P dah. Kan? 3P. Perlembagaan digantung, parlimen ditangguh. Okey, ditangguhkan sementara. Tak ada siapa pun yang wakil yang boleh memerintah, ambil peranan sebagai pemerintah. Dan pusat perlindungan diwujudkan di beberapa tempat. Pusat perlindungan ni untuk siapa? Untuk mangsa-mangsa lah. Yang mana rumah dia dibakar, yang mendapat line okey tak sebenarnya line internet ni? Korang? Macam line saya slow. Okey. Macam sekat pula. Okay. Saya buat macam ni. Macam sekat-sekat video saya. Line kurang cantik ni. Okey. Kemudian mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan. Pusat perlindungan tu kat mana? Ada 2 tempat lah. Kat Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Okey. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan. Iaitu di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Okey. Kalau mereka tak dipindahkan, apa yang berlaku? Awak boleh bayangkan tak? Kalau mereka tidak dipindahkan. Diorang akan terkorban. Ya, terkorban, dibunuh. So, perlu dipindahkan segera. Okay. Sebab masa tu kalau ada satu filem Tanda Putra. Awak boleh tengoklah. Peristiwa rusuhan 13 Mei tu ada juga diceritakan kat situ. Okey, seterusnya kerajaan memastikan pusat perlindungan sentiasa mendapat bekalan makanan. Okey, kerajaan memastikan pusat perlindungan sentiasa mendapat bekalan makanan. Pusat perlindungan kat mana? Kat sini Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement Kalau jadi awak kena tahulah pusat perlindungan tu ada 2 tempat, iaitu Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Okey, dan setiap pusat perlindungan tu kerajaan memang bagi bekalan makanan. Jadi mereka tak payah risau.
nak keluar bahaya kan. Keluar kan nanti ada ancaman pula. Ancaman rakyat-rakyat yang berhimpun, yang ramai-ramai kan nampak dia orang kan tiba-tiba pukul je. Tak kisahlah siapa kan. Nampak kaum tertentu je, kaum ni kaum ni, kita bunuh je lah, kita pukul je. Habis. So bahaya benda tu So diorang duduk di sana di pusat perlindungan iaitu Stadium Merdeka dan Tiong 6 Settlement. Okey. Seterusnya, perintah berkurung dikenakan. Okey. Ini biasalah dalam undang-undang darurat. Okey, sekejap tersekat-sekat. Noman, okey ke Noman? Lain? Hilang kan Noman? Tadi semalam pun saya ada kelas form 4. Saya pun tangguh ke malam sebab semalam petang kan peti kan. Suara saya tak berapa sihat ni sebenarnya. Sakit sikit. Saya tak boleh nak cakap kuat-kuat sebenarnya. Okay. Okey, seterusnya. Okey, ni perintah darurat. Ada banyak tau. Perintah darurat ni sangat banyak. So, ingat yang mana awak boleh ingat. Okey. Perintah berkurung dikenakan. Maksud perintah berkurung tu adalah orang awam tak dibenarkan keluar daripada rumah. Okey, itu je bahasa mudahnya. Orang awam ataupun masyarakat, orang ramai tidak dibenarkan keluar rumah masing-masing. Okey, itu maksud perintah berkurung. Okey. Tidak dibenarkan keluar daripada kediaman tu rumah lah. Okey, dan seterusnya sebuah jawatan kuasa ditubuhkan. Jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan. Perkhidmatan penerangan kerajaan. Dan semua berita pihak media hendaklah ditapis bagi memastikan kesahihannya. Ini antara perintah darurat yang penting. Okey, ini antara perintah darurat yang penting yang mana-mana media berita ke dapat mesti perlu melalui tapisan. Okey, adakah berita itu sahih atau tidak sahih? Kalau berita itu tidak benar, mengandungi unsur-unsur fitnah,
mengandungi isu-isu sensitiviti kaum, maka berita itu tidak dibenarkan disiarkanlah. Okey, boleh faham tak? Okey, ini antara isi yang penting lah yang biasa murid tak perasan lah berita-berita pihak media hendaklah ditapis bagi memastikan kesahihannya. Okey. Kemudian kawasan kampung baru dipagar. Alamak. Ini macam zaman komunis kan? Okey, so sama Kalau zaman komunis ada kawasan kampung baru, zaman ketika mana rusuhan kaum itu berlaku 13 Mei 69 pun diwujudkan juga kawasan kampung baru telah dipagar dan dijadikan kawasan perintah berkurung yang besar lah. Okey. Okey, boleh faham tak ni? Kawasan kampung baru ni. Boleh. Maksudnya tapi yang saya faham yang peristiwa 13 Mei 69 ni, antara lokasi-lokasi yang menjadi kawasan tumpuan adalah kawasan kampung baru Kuala Lumpur tu sebenarnya. Bukan kampung baru yang macam zaman komunis tu. Kalau zaman komunis tu, kampung baru itu kawasan-kawasan yang baru kerajaan buka. Kawasan tanah-tanah lapang, kerajaan buka kawasan tersebut, letakkan kediaman, kemudahan kesihatan, letak apa semua, kemudahan bekalan makanan, kerajaan salukan, orang-orang Cina dipindahkan di sana supaya nak putuskan hubungan diorang dengan komunis kan. Itu kawasan kampung baru zaman komunis. Tapi yang saya faham untuk tragedi 13 Mei ini, kawasan kampung baru yang dimaksudkan tu bukan yang kawasan-kawasan baru yang kampung-kampung baru dibuka, tapi antaranya kawasan kampung baru yang kat KL tu lah. Okey, dipagar dan kawasan penduduk di kawasan kampung baru itu tak dibenarkan keluar. Sebab mereka ni didapati cuba nak mengancam lah, mengancam keselamatan penduduk ke apa ke, ataupun takut nak terlibat dengan rusuhan kaum. Kemungkinan mereka ni terlibat dalam untuk merusuh. Okey, jadi mereka ni dipagar. Kawasan kampung baru itu dipagar. Okey. Okey, kalau kawasan perintah berkurung paling besar apa zaman sekarang yang awak tahu? Tahu tak? Kawasan perintah berkurung terbesar di dunia. Bukan sebut kat Malaysia kat dunia. Mana kawasan perintah berkurung yang paling besar yang awak tahu? Kat mana lokasi dia sekarang? Cuba teka. Ada nak bagi jawapan? Nak type boleh? Salah tak apa. Cuba jawab soalan saya. Kawasan mana kawasan perintah berkurung yang terbesar di dunia? Kawasan perintah berkurung terbesar di dunia. Amerika? Tidak. Amerika tidak. Palestin, Korea Utara. Oh, Korea Utara perintah berkurung ke? Tak juga kan. Kadang pelancong dia banyak juga keluar dari negara kan. Kecuali yang larikan diri lah. Betul-betul melarikan diri tak boleh lah. Kan? Melari ke sempadan senyap pun itu mana-mana negara pun tak boleh kan. Tapi yang betul-betul dikurung lah. Yang belum merdeka. India tak. Kan? Palestin tu nak dekat. Tapi paling dekat apa? Palestin tu sebenarnya luas. Dia ada dua. Satu tebing barat, satu Gaza. So jawapannya adalah Gaza. Pernah dengar kan Gaza? Gaza tu adalah kawasan perintah berkurung terbesar. Kan? Itu istilahnya lah. Penduduk-penduduk Gaza tu tak boleh keluar ataupun awak nak masuk Gaza tak boleh masuk sesuka hati. Walaupun ada pasport sekalipun ke apa ke, awak dicek betul-betul lah. Kan bawa bantuan ke apa mesti akan diperiksa sehabis baik oleh tentera Israel. Pihak berkuasa kat sana, polis kat sana kena jaga lah. Tengok dia takut-takut ingat awak bawa senjata ke, bawa bom ke nak bagi penduduk Gaza. Sebab nanti bila kalau awak bagi benda-benda barang-barang tersebut kepada penduduk Gaza ni memang dia ada satu keberanian, dia nak bebaskan wilayah mereka daripada jajahan Israel. Itu ceritanya lah. So itu maksudnya. Okay, so sambung. Perintah darurat seterusnya adalah tentera melindungi penduduk yang berada di beberapa kawasan kamp tentera. Kat beberapa kamp tentera, tentera melindungi penduduk yang berada di beberapa kamp tentera lah. Okey. Boleh setakat ni perintah darurat.
awak kena sebut banyak kali ya. Okey, awak sebut banyak kali, awak bermain dengan tulisan. Jadi awak kena ingat nanti. Okey, bagaimana usaha kerajaan untuk mengatasi masalah rusuhan kaum. Pertama, apa-apa pun awak mesti sebut poin utama dulu. Okey, ingat pesanan saya, apa-apa pun awak jawab soalan peperiksaan, jawab poin utama dulu. Okey, pertama, memperkenalkan perintah darurat. Jangan terus bagi uraian-uraian ni semua. Walaupun boleh juga kan, tapi lebih baik awak bagi fakta utama dulu, barulah awak huraikan bawah dia. Okey, jadi cikgu yang menanda tu senang cari isi awak. Okey, tak adalah tunggang terbalik ayat awak tu. Okey, kemudian usaha kerajaan yang kedua. Usaha kerajaan kedua bagi mengatasi masalah kaum adalah melalui ataupun menubuhkan Majlis Gerakan Negara ataupun kita sebut ringkasnya Mageran. Mageran. Awak sebut dia Mageran je, pendek pun okey. Tapi panjang dia disebut Majlis Gerakan Negara. Okey, siapakah yang memperkenankan penubuhan Mageran? Mageran ni sebuah kerajaan sementara pentadbiran sementara. Mageran ni tidak dipilih oleh rakyat kepimpinannya bukannya maksudnya melalui pilihan raya, tak. Dia pentadbiran yang ditubuhkan untuk mengawal keadaan rusuhan kaum itu. Okey, YDP telah memperkenalkan penubuhan Mageran, iaitu pengerusi Mageran adalah Tun Abdul Razak Husin. Tun Abdul Razak Husin. Kejap awak baca dulu Saya sakit tekak ni. Cikgu minum air banyak-banyak. Saya tak tahu kenapa tekak saya macam semacam. Positif. Tak ada apa-apa. Macam terlalu sakit sangat. Cikgu ada keluar mana-mana ke? Keluar pergi beli barang je lah. Beli kedai itu je lah. Tak tahulah, mungkin Cuaca kot. tak tahu. Maybe kot cuaca ke apa ke. Ni malam ni tak tahulah, kalau saya tak larat nak bercakap, bagi latihan je lah. Kita bincang Tapi saya ni jenis kalau ada kesakitan kan, kita lawan lah macam mana sekalipun. Mental kita kuat, lawan mental lah. Sakit tu memang tak boleh elak, tapi kita cuba lawan lah benda tu. Saya kalau rasa badan nak demam, ada orang kata tunggu betul-betul demam baru makan ubat demam kan. Saya tak. Saya rasa macam nak datang demam tu, saya terus makan dulu ubat. Lepas tu takkan kena demam yang teruk kita selamat lah. Paracetamol kan, Panadol kan. Rasa ni badan macam nak panas kan. Cek tembak suhu, memang demam nak naik. Saya terus makan Panadol, okey. Lepas tu dia akan tidur. Bangun tu dah okey lah. Berpeluh-peluh sikit, okey lah. Macam dulu sebelum tu saya jenis tahan. Macam nak demam ni biarlah. Macam saya ni degil, orang yang degil tak nak makan ubat. Jenis tak suka makan ubat. Tapi lepas tu tombang lah 2-3 hari kan. Demam sakit 2-3 hari. Tapi lepas tu saya ambil pengajaran. Rasa nak demam tu, sebelum demam tu kena kat saya terus ambil ubat. Memang tak kena lagi lah demam yang teruk-teruk lepas tu. Cegah. Okay. So, sambung Okay, ni Mageran. Mageran ni topik penting tau. Okay, topik penting yang ditubuhkan. Mageran ni ditubuhkan untuk mengatasi masalah rusuhan kaum 13 Mei. Okay, dan ahli-ahlinya terdiri daripada siapa? Okay, ada pegawai perkhidmatan awam, ada pegawai tinggi polis dan tentera. Okay, ni ahli-ahli Mageran.
tentera pun ada, pegawai polis pun ada. Sebab tu saya sebut tadi daripada awal, Majlis Gerakan Negara ni bukannya pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat. So dia macam-macam golongan. Okey, tapi pengurusi Mageran diketuai oleh wakil rakyat lah, Tun Abdul Razak Husin. Dia ni seorang menteri. Okey, dan akhirnya jadi Perdana Menteri yang kedua. Okey. Dan faktanya Mageran telah memerintah semasa tempoh darurat. Okey, ini fakta tentang Mageran. Awak nak, kalau kenal Mageran, awak ingatlah peristiwa 13 Mei 69, ingat Mageran. Ingat Mageran, ingat peristiwa 13 Mei 1969 untuk mengatasi masalah rusuhan kaum. Dan Mageran telah bertindak untuk memerintah semasa tempoh darurat daripada sekian. Daripada 16 Mei, ingat dia bukan start 13 13 Mei tu peristiwa yang berlaku. Kejadian yang berlaku tu rusuhan kaum. 3 hari selepas itu diwujudkan undang-undang darurat. Dan sepanjang undang-undang darurat itu diperkenalkan, hari pertama Mageran juga telah ditubuhkan. Boleh faham? Okay, ketika undang-undang darurat yang di-Pertuan Agong isytihar 16 Mei, pada masa sama Mageran pun ditubuhkan. Okay, ditubuhkan sehingga 23 Februari 1971. Lama tu. Okay, 2 tahun hampir 2 tahun. Dia tak sampai 2 tahun cukup lah, tapi hampir 2 tahun, Mei dengan Februari tahun 71. Okey, apakah fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran? Apa Mageran ni tugas dia? Tugas utama, fokus utama, ingat perkataan ni, fokus utama. Okey, fokus utamanya ialah mengatasi masalah perpaduan kaum, menyelesaikan masalah semput pula aku. Menyelesaikan masalah perpaduan kaum. Petang ni saya nak jogging kot. Kan. Ada korang bersenam tak sebenarnya? Ke korang kat rumah je? Fokus utama menyelesaikan masalah perpaduan kaum. Yang kedua, menyelesaikan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Ini 2 fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran. Keyword pertama perpaduan, tentang perpaduan, biasalah perpaduan. Dan keyword kedua berkaitan dengan ketidakseimbangan ekonomi. Nak menyelesaikan masalah tidak seimbang ekonomi antara Melayu dengan bukan Melayu. Orang bukan Melayu masa tu lebih kaya jauh meninggalkan orang Melayu. Kat buku teks memang tak cerita, minta maaf. Sebab dia mungkin nak jaga sensitivity. Okay, so saya cerita je kat sini supaya awak faham maksud ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, antara siapa dengan siapa sebenarnya. Okay. Dan seterusnya, awak kena tahu peranan tugas Mageran yang lain-lain. Apakah peranan tugas Mageran yang lain-lain? Iaitu ingin mengembalikan keamanan. Mengembalikan keamanan dan undang-undang lah. Sebab ketika rusuhan kaum itu berlaku, undang-undang macam tak wujud. Polis tak boleh nak kawal. Sebab banyak kejadian bunuh berlaku di jalan-jalan. Okay. Pembunuhan itu kira depan mata lah kan berlaku. Okay. Tapi gambar-gambar yang rare-rare tu saya rasa memang sulit kerajaan. Awak memang takkan dapat carilah gambar-gambar yang tragedi rusuhan kaum 13 Mei ni awak takkan boleh carilah saya rasa. Susah. Sebab memang disuruh. Benda tu sulit. Okay. Dan kedua, tugas Mageran adalah ingin melicinkan pentadbiran negara. Sebab zaman itu huru-hara kan. Bila huru-hara, kerajaan tak boleh nak menguruskan pentadbiran dengan baik. So peranan Mageran ambil alih tanggungjawab kerajaan sementara. Okay, itu tugas tanggungjawab Mageran. Dan untuk melicinkan pentadbiran negara. Okay, kemudian nak mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Okay, dan menggantung sementara penerbitan semua akhbar. Okay, semua akhbar yang ada ketika itu, kemungkinan zaman itu mungkin ada utusan Melayu. So utusan Melayu pun tak boleh dikeluarkan. Akhbar utusan Melayu ke, majlis ke, kalau ada pun warta ke yang ada ketika itu tak boleh diterbitkan. Digantung. Maksudnya rakyat tak boleh baca paper lah. Kan, kalau pergi kedai tahun 16 Mei, 17 Mei sampai sepanjang tempoh darurat ni, akhbar-akhbar tak dibenarkan diterbitkan, digantung sementara sehinggalah keadaan kembali tenang. Okey.
Dan Akta Hasutan 48 telah dikuat kuasa. Ingat lagi tak Akta Hasutan ni apa sebenarnya? Korang dah belajar kan? Sekejap, saya teka. Collab ni. Okey, kemudian Jabatan Penerangan menapis berita palsu. Okey, baca lah. Dan langkah ketiga last sekali adalah peranan Raja-Raja Melayu. Peranan Raja-Raja Melayu, iaitu yang ambil tanggungjawab tersebut adalah Sultan Perak. Okey, Sultan Perak Sultan Perak. Kalau tak ingat nama dia, awak ingat je lah Sultan Perak. Okey, Sultan Perak menasihati rakyat agar jaga keamanan. Okey, kemudian kat Perak juga, negeri yang sama, jawatan kuasa muhibah ditubuhkan. Okey. So ingat rusuhan kaum, ingat Mageran, ingat perintah darurat, ingat jawatan kuasa muhibah. Okey, dan menulis surat merayu agar penduduk bertenang dan bantu negara kekalkan keamanan. Okey, dan akhir sekali Raja-Raja Melayu negeri lain juga meminta rakyat agar bertenang. Okey, so habislah topik bab 6 keseluruhannya. Okey, apa yang kita dah belajar hari ini sebenarnya daripada tadi, bukan ini, ni isu pembangunan ekonomi. Boleh tengok yang ni lah, rancangan Malaysia pertama lah diperkenalkan, isu berkaitan pertanian, kena tahu isu-isu dia apa, langkah mengatasi apa. Okey, isu pengangguran, macam mana nak mengatasi dia, wujudlah latihan vocational technical. Isu kesihatan, fokus kepada ibu-ibu mengandung, masalah ibu-ibu mengandung. Okey. Taraf hidup berbeza, Bank Dunia, membangunkan kilang-kilang baru. Okey, kemudian tragedi hubungan antara kaum 13 Mei 69 lah. Okey, punca utama dan ianya berlaku selepas pilihan raya umum ketiga. Ada satu parti politik tertentu memprovokasi lah. Okey, ni faktor-faktor dia. Dan langkah mengatasi dia, perintah darurat, gerakan negara dan Raja Melayu. Okey, saya rasa sampai sini saja pertemuan kita. Kita stop saya rasa. Saya tengok insya-Allah malam ni macam kalau apa-apa saya akan maklumkan awak kat grup. Kalau saya tak larat saya beritahu awak. Okey. Okey. Sampai ini saja So sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay, sorry saya kurang sikit hari ni sebab Terima kasih cikgu.